Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 14 Mac 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sempat meluangkan masanya mengadakan kunjungan ke Bazar Ramadan Sungai Ramal pada hari kedua berpuasa semalam. Beliau menzahirkan rasa syukur atas kemeriahan dan sambutan yang diterima di bazar tersebut dan menganggapnya sebagai peluang penting bagi golongan Bumiputera untuk meningkatkan pendapatan. Beliau menyatakan setiap kali Ramadan tiba, Bazar Ramadan pastinya menjadi tumpuan orang ramai, tidak kira mereka Muslim ataupun bukan, di mana ini adalah satu budaya yang unik di negara ini. Menerusi hantaran video yang dikongsi, pengunjung dan peniaga kebanyakannya menunjukkan reaksi terkejut tetapi teruja apabila melihat kedatangannya ke Bazar Ramadan tersebut. Dia menggunakan peluang dan kesempatan ini untuk beramah mesra bersama mereka di samping bertanyakan khabar. Ketua UMNO Bahagian Pendang, Datuk Suraya Yaakob berpandangan bahawa orang Melayu harus dibantu sehingga setara dengan bangsa lain dari sudut ekonomi. Beliau menegaskan bahawa bangsa lain tidak perlu berbelah bahagi mengenai Kongres Ekonomi Bumiputera atau Dasar Ekonomi Baharu. Sebaliknya, KEB adalah untuk memperbaiki pakej-pakej ekonomi yang telah ditetapkan dalam DEB agar ia bergerak seiring dengan zaman. Beliau berkata usaha KEB perlu dipercepatkan bagi mengatur, memperbaiki dan menjadikannya lebih baik. Dia berkata jika sebelum ini DEB mahukan semua anak-anak Melayu masuk universiti, tetapi pada masa kini KEB mahukan anak-anak Melayu mencapai tahap pengajian yang lebih tinggi. Jika sebelum ini pendapatan mereka RM4,000, kini KEB mahukan mereka mencapai tahap yang lebih tinggi. Terdahulu KEB 2024 yang berlangsung pada 29 Februari hingga 2 Mac lalu adalah pentas dalam usaha memperkasakan ekonomi Bumiputera dengan matlamat merapatkan jurang antara kaum di Malaysia. Lebih daripada 80 resolusi telah digariskan sebagai agenda pemerkasaan Bumiputera hasil daripada pelibatan melalui 10 kluster yang terlibat. Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Siti Aminah Aceh menyumbang RM44,500 kepada 89 masjid dan surau di kawasan Parlimen Terbabit bagi membiayai aktiviti masjid dan surau sepanjang Ramadan ini. Jelasnya, sumbangan ini dilakukan melalui peruntukan Iyah Ramadan dengan tujuan membantu institusi agama dan umat Islam menjalankan program pengimarahan. Beliau yang juga ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO menekankan pentingnya menjalankan program iftar untuk mempereratkan hubungan antara umat Islam yang sering dihambat dengan kesibukan. Beliau pada masa yang sama menggalakkan umat Islam untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti solat fardu, tarawih, takbir, tahmid dan amalan kebaikan lainnya sepanjang bulan Ramadan ini. Selain sumbangan, Pusat Khidmat Parlimen Beaufort bersama UMNO Bahagian Beaufort telah menyusun program ziarah Ramadan ke hampir 30 masjid yang terpilih di kawasan tersebut, melibatkan program berbuka puasa, solat berjemaah dan program tambahan seperti memasak bubur dan pemberian sumbangan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said menyatakan kerajaan bandar dikomited memperkasakan Parlimen sebagai kuasa autonomi, pentadbiran dan kewangan dalam menentukan hal dituju badan itu. Dia berkata ia bagi memberi kebebasan Parlimen untuk berkuasa sendiri termasuk dalam hal pemilihan pemimpin seperti Speaker, Setiausaha Dewan Rakyat, staf Parlimen, bahkan ahli-ahli Parlimen dari kedua-dua pihak politik. Beliau yang juga Ketua Perangan UMNO Malaysia menjelaskan bahawa usaha ini adalah sebahagian daripada inisiatif Kerajaan Madani yang telah dipertimbangkan bersama Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta Perdana Menteri, terutamanya dalam menyelaraskan pindahan ini dengan pindahan lain yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga memerlukan undi 148 undi dan ke atas. Beliau pada masa yang sama menyatakan keyakinannya bahawa setiap usul pindahan ini akan mendapat sokongan kuat dari semua ahli Parlimen bukan hanya untuk kepentingan rakyat tetapi juga untuk kebaikan semua wakil rakyat di Parlimen. Beliau berharap kuasa tersebut dapat diberikan semula kepada Parlimen agar badan tersebut dapat bersuara dengan bebas.
UMNO bahagian Lahad Datu telah melancarkan program simpanan Hari Perasaan Rakyat dalam usaha memikirkan kepentingan rakyat dalam semua peringkat usia, iaitu dari kelahiran hinggalah kepada usia emas. Dalam program tersebut, UMNO bahagian Lahad Datu telah memberikan sumbangan ikhlas berjumlah RM2,500 kepada 500 ahli yang mendaftar sebagai pencarum KWSP pertama kali. Ketua UMNO bahagian Lahad Datu Syarif Musa Syarif Mabul berkata, program ini dianggap sebagai alternatif untuk membantu warga emas dalam menyediakan simpanan untuk masa depan mereka. Beliau yang juga penasihat Giat Mara bahagian Lahad Datu berkata, program ini dilaksanakan dengan terancang dan melibatkan pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan dan orang ramai. Beliau menegaskan bahawa UMNO ingin memastikan keselesaan dan kesejahteraan rakyat terjamin, terutamanya ketika mereka sudah berusia emas dan tidak lagi mampu bekerja. Selain menyokong golongan warga emas, program ini juga menyediakan sumbangan kepada 50 orang asnaf dan mereka yang kurang berkemampuan. Sekian saja daripada saya, Adibah Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.